Bab haram menyiksa kucing dan seumpamanya, dan binatang-binatang seumpamanya yang tidak mengganggu, yang tidak menyakiti kita. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan telah diseksa kerana seekor kucing yang dipenjaranya, yang ditahannya sehingga mati, sampai mati. Kerana itu ia masuk neraka. Tidak dia memberi makan kepadanya, tidak juga memberi minum. Ketika dia menahannya, tidak dia membiarkannya memakan binatang-binatang yang melata di bumi. Dengan sanad satu lagi serupa juga dengan hadis hak sebelum ni dari segi maknanya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, ini Abdullah tadi, Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan telah diseksa kerana seekor kucing yang diikatnya, tidak dia memberi makan kepadanya, tidak juga dia memberi minum, dan tidak dia membiarkannya memakan binatang-binatang yang melata di bumi. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Abi Hurairah bimithlihi, sama saja lafaz hadisnya dengan hadis sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Hammam bin Munabbih, katanya ini adalah hadis yang Abu Hurairah riwayatkan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucingnya atau kucing yang diikatnya, dalam keadaan dia tidak memberi makan kepadanya dan tidak juga dia melepaskannya supaya dia dapat memakan binatang-binatang yang melata di bumi, sehingga kucing itu mati kekurusan, mati kelaparan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-izzu, kemegahan itu ialah kainku, ataupun kemuliaan itu, yang lebih sedapnya al-izz mana kemegahan. Wal kibriya, dan kesombongan itu ialah bukan kainku tadi ya. Di sini izaruhu, kainnya, nya tu Allah lah maksudnya. Dan kesombongan itu adalah selimutnya. Sesiapa yang berebut dengan aku akan seksanya. Ini bab larangan membuatkan seseorang manusia putus asa, kecewa daripada rahmat Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ada seorang lelaki, dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan si fulan. Allah berfirman, kerana itu Allah berfirman. Ini hadis qudsi lah setakat ni. Katanya, man dhal ladhi yata'alla alayya. Jadi Allah berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku itu, yang berani bersumpah atas namaku itu, bahawa aku tidak akan mengampunkan si fulan. Aku telah mengampunkannya. Aku telah mengampunkan si fulan dan menghapuskan amalanmu. Menghapuskan amalanmu. Atau lebih kurang begitulah.
cerita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab kelebihan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak dikenali, orang-orang yang tidak suhur. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah ramainya asy'atha, orang yang kusut masai, madfu' bil abwab, yang dihalau orang di muka pintu. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah menyempurnakan sumpahnya. Nescaya Allah menyempurnakan sumpahnya. Ini bab larangan daripada mengatakan binasa orang atau punah orang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berkata rosak orang, punah orang, dialah yang lebih punah, dialah yang lebih rosak. Abu Ishaq berkata, saya tidak pasti adakah dengan ahlakahum, yakni dengan nasak kaf itu, au ahlakuhum birraf'i, ahlaku dengan rafa' kaf itu. Mana kalau kita kata ahlakahum, dialah yang telah membinasakan mereka, merosakkan mereka. Kalau kata ahlakuhum, semua tadilah ahlakuhum, mana dia lebih rosak, dia antara mereka. Dengan sanad satu lagi supaya itu juga hadisnya. Ini bab pesanan supaya menjaga jiran dan berbuat baik kepadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus menerus atau sentiasa Jibril berpesan kepadaku supaya menjaga jiran, sehingga aku ingat Jibril benar-benar akan menyatakan bahawa jiran akan menjadi penerima pesaka kepada seseorang itu. Jiran dia tu adalah termasuk pewarisnya, orang yang dapat terima pesaka daripada dia. Dengan sanad satu lagi daripada Aisyah juga seperti itu juga hadisnya. Seterusnya riwayat daripada Ibn Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku supaya menjaga jiran, sehingga aku ingat dia akan menyatakan jiran berhak mendapat pesaka, jiran akan menjadi pewaris kepada seseorang itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Samit daripada Abi Dzar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kalau engkau masak kuah, kalau engkau memasak maraqah, kuah atau sup, kamu perbanyakkan airnya, dan kamu ingatlah kepada jiranmu, ingatlah kepada jiranmu. Dengan sanad satu lagi serupa juga daripada Abdullah bin As-Samit daripada Abi Dzar, katanya, sesungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, kalau engkau memasak kuah atau sup, fa'akthir ma'ahu, perbanyakkanlah airnya, ini kuah dia tu. Thummanzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf, kemudian engkau tengoklah mana-mana ahli keluarga dari kalangan jiranmu, engkau berilah kepada mereka sedikit daripadanya. Engkau berbuat baiklah kepada mereka dengan memberi sedikit daripada kuah itu. Bab keelokan manis muka.
pada ketika bertemu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya Nabi SAW berkata kepadaku, jangan sekali-kali engkau menganggap lekeh, menganggap tidak ada harga apa-apa kebaikan, apa-apa kebaikan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang manis, walaupun begitu. Ini bab keelokan memberi pertolongan, keelokan berkira kata, tolong kira kat orang, buat baik, memberi syafaat tu mana menyelesaikan masalah orang, menyelesaikan masalah orang dengan menghadap sesiapa, dengan menghadap sesiapa. Itu maksud syafaat sini, bukan syafaat akhirat tu. Elok kita kira untuk seseorang tu, tolong kira untuk seseorang tu, dalam perkara yang bukan haram. Syaratnya dalam perkara yang tidak haram. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW, apabila datang orang yang mempunyai hajat, baginda akan menghadap kepada orang-orang yang duduk dekatnya, yang ada di dalam majlisnya, lalu berkata, isfa'u, tolonglah kira menyelesaikan masalah dia. Maksudnya gitulah. Kalau tak boleh sendiri, kiralah kecek dengan siapa-siapa, gitu. Itu maksud isfa'u. Fal tu'jaru, biar kamu mendapat pahala. Biar kamu mendapat pahala dengan berbuat begitu. Wal yaqdillah ala lisani nabiyyi ma ahabba, dan biarlah Allah melaksanakan melalui lidah nabinya apa yang disukainya, apa yang dikehendakinya. Kita tengok semula. Jadi ini pun masuk di dalam buat baik, silaturrahim lagi, adab dalam Islam ni. Antaranya iaitu kita tidak boleh buat nyaya kepada binatang, kepada binatang seperti kucing dan lain-lain yang tidak menyakiti, tidak ganggu kita. Itu haram. Haram tu haram lah, dosa besar. Siapa masuk neraka tu, boleh masuk neraka tu, gitu tu, boleh masuk neraka. Jadi di sini disebutkan kucing. Ramai juga orang pera kucing kan. Orang pera kucing. Bila-bila masa pun, zaman ni lagilah. Hak pera tu, pera sungguh tu, tak apalah nak pera, jagalah molek. Bui makanan lebih pada mahal pada makanan nak bui kanak. Ada juga lagu tu. Memang dia sedia belakang, ada belakang lah ni. Tu hak spesing. Soal lagi nama pera, tapi pera tak cara molek. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Kalau siapa mati, maknanya kita telah melakukan satu dosa besar. Dosa besar. Jadi tidak kata jadi dosa ni dengan kita buat nyaya kepada orang saja, seksa orang. Tak. Binatang pun begitu juga, tak boleh. Kecuali binatang yang memudaratkan kita, menyakiti kita, mengganggu kita, merosakkan kita, membawa penyakit dan sebagainya, itu tak apa. Tak apa. Daripada sekecil-kecilnya nyamuk kau, pijak kau, gapo kau, sampai sebesar-besarnya 5 mari nak tekan dia lah. Tak apa. Tak apa. Tapi kalau binatang yang tidak menyakiti begini, tak boleh. Termasuklah juga
banyak orang duduk buat lah pero ikan. Pero ikan. Supaya je. Supaya je. Mana setiap nyawa walaupun sekecil-kecil nyawa. Ikan kita kata kecil lah, kecil besar ibu jari kau. Besar ujung jari kelingking kau. Nyawa tu. Makhluk Allah yang bernyawa. Jadi kena jaga dia. Seksa juga nak mati. Seksa juga. Jadi itu ajaran Islam tanah ni, rasa simpati, rasa sayang, kesian belah di dalam jiwa pengikut dia tu sampai begitu sekali. Terhadap binatang pun kena jaga. Jadi kena pero molek lah. Nak pero tu tak apa. Sebab berdasarkan hadis, dulu kita sudah jumpa dalam Muslim ni pun, Nabi SAW kata kepada adik Anas, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Aba Umair, belah mana Nughair kamu, anak burung kamu pero. Pero burung, anak burung di Madinah pula, di tanah haram. Mana boleh? Nabi tak kata, dia bila-bila gurang gitu. Dia tidak kata tak boleh larang kau bapak kau jangan bui budak ni main. Budak tu jerit kemudiannya pasal anak burung dia tu mati. Jerit. Tapi tak apalah kalau mati tu kerana tidak buat nyai, tak apa. Situlah ulama-ulama faham pero binatang ni tak apa. Apa kita kata waktu budak, orang tua pun sama kalau dia terhibur dengan waktu. Sebab berdasarkan ayat Quran yang lain ada sebut juga, Allah SWT jadikan di langit-langit, di bumi ni untuk kita manusia. Ikutlah untuk kita makan. Setengah-setengah tu boleh makan, setengah-setengah tu tak pandai nak makan, dapat ke satu nak ke dia makan. Buah ciok tak sedar, usah ke ikan satu makan dia. Tapi adalah bila kata Tuhan buat untuk kita tu, nak guna bulu dia ke, nak guna gapo-gapo dia, ataupun untuk hiburan, suka-suka, menenangkan hati kita. Tidak semua kan tenang dengan tengok orang tu suka hati, tapi ada ada tu dia nak, tak apalah, mana harus tapi kena jagalah. Makan dah kena jaga molek. Jangan terlalu harap percaya kepada automatik tu lah. Mesin dia tu makanan tu pusing dah, sampai masa dia tubik makanan. Jangan terlalu percaya hak tu sangat. Mana kena ambil berat lah. Kena ambil berat. Hak tu boleh juga, tapi kena lebih lagi jaga. Sebab apa? Kalau tidak, kita berdosa. Jadi kita kata dia tidak bebas lah daripada laut apa yang ambil. Kalau kita kata ikan laut, ikan sungai, serupa apa yang kita bubuh dalam bekas kecil gitu. Orang kat serupa kalau dia duduk dalam laut tu, dia kena buru ke ikan lain. Tak ada mana kecil lagi, mati dia. Kena telan ke orang lain yang lebih besar. Tak ada apa Tuhan buat untuk kita. Jadi kalau tidak, kalau kita tidak pera tu, lama sikit dia hidup. Kalau dia duduk dalam laut ataupun duduk dalam sungai, mampu kadang-kadang lebih awal lagi daripada duduk dengan kita, dari segi umur dia. Jadi hakikatnya Tuhan buat untuk kita. Manusia ni mulianya, lebihnya setara tu tak apa, tapi kena jaga. Kalau tak jaga, jadi ni jadi ikat tu sampai lapar. Kalau kita nak ikat, beri makan tak apa, ataupun kita bubuh dalam kita sarai burung tu, sangkar tu, tak apa. Dah dia minat bunyi burung titik, nak mana dah. Orang lain kata tak faham, apalah, gapolah, apa bezanya suara burung tu dengan burung lain, tak ada beza. Dia kata mu tak faham, sudah, tak apa, ikut dia. Tapi ni kena jaga. Nak umur dalam sangkar, nak angguk burung ikut, nak. Tapi kena jaga ni. Lepas tu orang kata, kena membuat nyayang juga tak boleh. Sebab apa? Kalau pera sekor. Kalau dia duduk luar, dia boleh cari pasangan dia, dia sebagai bini dia lah, nak melepaskan nafsu dia. Binatang. Jadi kalau kita duduk pera bapak saja, betul?
Ataupun burung hak jatuh saja, ikan hak jatuh saja. Jadi nyanyi ya, nyanyi sepatutnya juga. Kalau kita cari pasangan dia seekor dah, nyanyi juga. Sebab dia bukan, kalau 4 ekor nyanyi, dia tak ada hak binatang ni. Sepuluh orang kita setakat 4 je bini, tak ada. Apa yang kita berisau dia tu, nyanyi juga kalau begitu. Apa kita tak beri kebebasan, tidak jatuh mana-mana pun ikut dia lah. Ni kita perah ke mana-mana pun tak akan sesat. Tidak kata dengan cari pasangan dia sesat lah. Jadi kita tak apalah. Jadi kalau tak cari pasangan lagu tu tak boleh, tak apa. Sebab binatang dia setara tu je. Setara tu je. Kita lebih lagi berhak. Kita lebih lagi berhak mendapat manfaat daripada kejadian Tuhan. Kalau nak kata semua tadi, buatnya hanya lagi. Sebab kita tidak lepas sepenuhnya. Mana dia ada haknya. Dia nak bergaul dengan hak mana-mana pasangan, dia nak tukar pasangan, tak jadi masalah, dia binatang. Jadi kita hak dengan seekor tu jaya juga, tak sudah juga. Kita sebab itulah kita tengok Nabi benar ke tidak. Nabi benar sudah, tu je. Dan Nabi benar ada. Tapi tidak semua orang yang minat, orang kepada hak minat tu. Jadi dia kena jagalah. Kalau hak ni kira-kiranya dia ikat satu buat nyanyi. Dia tidak pegang, dia ikat. Nak tengok bagaimana binatang itu terseksa. Tak boleh lah, lagu tak boleh juga. Lepas tu ikat tu dengan maksud ikat nak pegang, tapi tak cara, tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab dia, binatang-binatang ni kalau kita lepas, dia boleh cari makan sendiri. Itulah yang Nabi SAW kata ni, kalau dia lepas, dia boleh cari makan, cari binatang-binatang yang melata di bumi ni. Dia boleh regak cicak, dia boleh regak tikus dan sebagainya. Itu jadi makanan dia. Dia boleh hidup sendiri, tidak seperti manusia. Jadi dengan cara kita ikat tak boleh makan, itu menyeksa dia. Jadi dalam Islam ni tak boleh seksa binatang pun. Jadi kalau agama yang mengajar penganut dia tu tak boleh menyeksa binatang, manusia lagilah tak boleh. Manusia lagilah tak boleh. Sebab itulah Ibnu Umar kata, ni pokok tak reti ni, kata dia, pokok Kufah ni. Dia tanya, lagu mana kalau kita duduk Mekah pakai ihram, kalau kita bahan nyamuk, darah nyamuk, darah nyamuk tu kan, kita kena bayar berapa banyak kafarah fidyah dia. Ni pokok tak reti, kata dia. Duk tanya gomo sangat, macam warak sangat, ambil berat sangat tentang agama. Duk tanya cerita darah tu, nyamuk tu. Padahal bapak dia lah bunuh Sayyidina Husain, kata dia. Bunuh orang pula, cucu Nabi pula pun. Hak tu dia tak percaya. Hak ni berat sangat. Sudah benarnya. Mana manusia lebih lagi kena jaga. Langsung tak boleh buat nyanyi dalam apa bentuk sekalipun. Itulah maksud hadis-hadis ni. Lepas tu hadis akhir tu Hammam bin Munabbih. Sebab Hammam bin Munabbih ni dia menerima nuskhah hadis yang ditulis oleh Abu Hurairah, namanya Sahifah As-Sahihah. Hadis Abu Hurairah tulis jadi buku. Jadi ni dia berikan kepada anak murid dia ni, Hammam bin Munabbih. Jadi setengah-setengah orang tak terima hadis daripada Hammam bin Munabbih ni. Sebab apa? Dia kata hak ni termasuk dalam wijadah. Termasuk dalam, kalau istilah ilmu hadis dia panggil, dia dapati, dia jumpa ada dalam kitab, bukan dia terima daripada mulut Abu Hurairah. Sebab itu Hammam, hak Imam Muslim ambil ni dalam kitab dia mari. Selalu kita akan jumpa hak lagu ni. Beza sikit cara dia sebut dalam sanad dia daripada hak lain-lain. Dia kata, an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditha minha. Dia akan sebut lagu ni. Apa maknanya? Dia nak ayat hak Imam Muslim ambil ni, hak tentu Hammam ayat dia ambil daripada mulut Abu Hurairah, bukan semata-mata hak tulis dalam tu. Hak ni hak Abu Hurairah ayat, kata dia.
Banyak beberapa hadis hak dia sebutnya, tapi antaranya hak ni. Tidak nak ayat belakang sekaligus. Ni antaranya hak ni. Maksudnya orang tidak ragulah bahawa hadis ni dia sendiri dengar daripada Abu Hurairah. Bukan semata-mata dapat dalam kitab. Ini menunjukkan tak serupa hak kita belajar secara langsung gini dengan baca saja. Baca saja. Terutama kalau baca tu tak ada dah. Boleh jadi orang kata orang lain tulis itu celah tu. Orang lain masuk. Kita nak tahu mana? Kita nak tahu mana? Terutama kalau dalam keadaan ada ramai orang jahat nak merosakkan agama ke apa, dia boleh selit dia masuk. Dia kata ni Abu Hurairah juga. Orang lain selit celah tu. Terutama kalau zaman dulu kan dia buat macam kacik-kacik gitu ujung tu. Jadi boleh ambil sela-sela gitu. Jadi kalau orang masuk sela celah tu, kita nak tahu mana? Kecuali lah kalau dia tu betul-betul dengar daripada tuan asal tu, pengarah asal tu. Tak apa lah, dia boleh kata lagu ni lah Imam Muslim ambil ni, hak dia kata lagu ni. Hak dia kata lagu ni. Mana bukan semata-mata dalam kitab tu. Jadi dalam kitab tu banyak. Jadi dia tidak dengar semua. Tetapi hak Imam Muslim ambil ni, hak dia dah dengar daripada Abu Hurairah sendiri. Ini Hammam bin Munabbih dan seorang lagi adik-adik dia, Wahab bin Munabbih. Hak tu so banyak cerita Israiliyat tu dia ambil. Wahab bin Munabbih. Hammam bin Munabbih lebih baik. Baiklah. Maknanya dia daripada saudara dia tu. Hak tu banyak juga mengarutnya. Ada juga molek. Gitu. Jadi ni support tadi juga, cuma beza lafaz dia lah. Beza lafaz. Cuma nak ayat tadi lah, cara dia riwayat tu. Seterusnya, haram bersikap sombong dan megah. Tak boleh. Sebab itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Jadi kata dalam riwayat ni dia kata kemegahan itu adalah kainnya, izar. Kain ni kain orang pakai bahagian bawah lah. Sebab kita pakai kain plekak ke apa, dari bawah ni orang panggil izar. Ridak tu mana kain selimut. Selimut balik atas, selimut. Orang zaman itu dia selimut sebab negeri dia sejuk. Ataupun rekah lah, selimut gitu je. Tak ada baju pun kadang-kadang pakai selimut. Ada kalanya ada baju juga di atas tu, lepas tu selimut datang atas baju tu. Jadi kemegahan adalah kainku. Ni kata Tuhan lah ni. Kainnya tadi. Sebab ada dalam setengah-setengah riwayat dia sebut ku, kainku, selimutku. Sini nya, sebab izaru, kainnya dan selimutnya. Tu kesombongan itu. Sesiapa yang berebut dengan aku, nak ambil hak tu, aku akan seksa dia. Maknanya tak boleh orang lain bersifat dengan sifat ni, dan tidak layak pun. Macam dia nak berkongsi pula dengan Tuhan dalam sifat ni. Jadi bukan makna Tuhan tu ada kain, Tuhan tu ada kain selimut seorang pula. Tidak. Nak ayatnya kalau seorang tu seorang yang mulia, besar, orang yang dihormati dan diketahui dia tu dengan pakaian yang khusus tadi, tiba-tiba kalau orang ambil, katakanlah agung, kita ambil pakar main-main tergolok letak atas kepala tu dah, marah dia. Sebab orang tidak gurau, tidak main tu. Masa-masa rasmi dia diri pun tidak pakai sokmo. Dia diri pun tidak pakai sokmo. Dia apa main nak kongsi apa-apa je. Tak boleh. Sebab itu pakaian khusus dia. Ada juga orang yang memang dia tak boleh tukar baju dengan orang walaupun sama saya. Ego dia nak mana? Dia tak sih. Jadi kalau manusia tak sih, hak Tuhan lagilah dia tak sih. Sebab itulah dia kata ana aghna syuraka ani syirk. Akulah hak paling patah syirik. Orang-orang yang nak kongsi dengan aku apa-apa. Terutama dalam sifat-sifat yang tidak layak dengan makhluk, dengan manusia. Jadi kalau ada hak tu pada manusia, dia boleh jadi apa yang Tuhan murka sangat.
boleh jadi orang tu punah, dia tu sendiri tu punah. Dan kalau takabur, terlajak, lebih terlajak sampai ngaku jadi Tuhan, tak marah apa-apa. Tak marah apa-apa. Itu sebab sombong tak sedar ke diri. Dia tak sedar. Mana-mana ngaku jadi God tu, jadi God ni pelik-pelik kan. Ajaran sesat. Dia tak khabar, dia tak tengok kalau leceh diri dia tu sendiri. Mula ada gigi, pak gonjak gigi, nak jadi Tuhan lah ke mana? Mula tak ada ubat, pak ubat. Mula tak kelabu mata, pak kelabu mata. Tuhan lagu tu. Tak khabar ke diri. Jadi tidak layak manusia tu untuk bertakabur, untuk menyombong, untuk menyatakan berasa diri dia tu lebih. Tidak layak. Kalau lak tu punah manusia, punah. Dia siapa boleh mengaku jadi Tuhan? Kalau tidak lagu tu pun orang lain tidak layak makan sekali dengan dia, tidak layak duduk sekali dengan dia. Bekah orang lain cemar begitu begini, punah. Tu akibat daripada megah lah, menyombong lah, sifat tu. Sedangkan kita tidak begitu, tidak begitu. Tak sapalah peringkat tu. Jadi kalau nak berebut dengan aku, maksudnya sifat saja, tak boleh. Kut mana-mana pun. Punah tu banyak peringkat lah. Kerana takabur, aba wastakbara, wa kana minal kafirin. Jadi iblis tu jadi kafir tu sebab sombong juga. Ada sifat dia tak boleh punah. Tak kira bukan manusia sajalah, jin pun lagu tu juga punah jadinya kalau ada sifat. Tapi Tuhan tak apa, tak ada. Dia tidak jadi punah dengan ada sifat ni, sebab memang sesuai, layak dengan dia. Kalau kata dia nak bangga, patut banyak mana dia buat. Tengok Musa cuba buat sebutir padi buat, sebutir padi. Hak tu buat banyak mana lama ni sampai kau kita je. Orang tanda gitu, bah tumbik banyak mana, cuba mu buat sebutir. Terus mu duk royak lah. Kata ada kementerian pertanian, kau pejabat pertanian, kau gapo, mu buat sendiri sebutir. Dan nak megah, nak menyombong sangat, beragah sangat kita kata. Nak betul tak layak, tak layak. Tapi kalau Tuhan, atas hak tu saja pun banyak mana dah hak lain-lain lagi. Dia memang layak. Dia memang layak. Dan kalau dia lagu tu pun tidak punah, dia tidak buat nyaya kau ke? Tidak buat nyaya kau ke? Dia bui pula hak dia tu. Hak kelebihan dia tu bui kepada orang, kepada kita. Tapi kalau manusia sebab tak adilah, rosak jadi. Manusia kalau dah sombong, malaikat tu lah. Dia tak say. Dia besar sebab apa? Dia moga dia hidup dulu lagi kan? Dulu lagi. Apa yang ada baru ni kita nak sembah dia ni? Dia mari buat tu. Itu kena sombong lah. Padahalnya kalau seseorang itu merendah diri, misalnya kita kata mengaji, ataukah aku nak mengaji dengan dia, dia umur berapa? Aku umur berapa dah? Punah lah. Tak ada faedah lah. Kalau fikir gitu. Budak kecil misalnya, apa nak mengaji? Kadang-kadang budak kecil pun dia sedap lagi baca Quran daripada kita tu. Kita tak betul lagi. Pukul 5 pun tak kerti kan? Jadi kalau kita nak mengaji dengan dia, apa? Kalau orang tua kita malu pula. Orang kecil, kita kata dia kecil pula. Kalau tu, tu kadang sombong. Punah jadi. Punah. Hak wajib atas dia pun dia tidak belajar. Pasal apa? Pasal ada sombong lagi. Sepatutnya tidak gitu. Tidak gitu. Itu sebabnya ia takwil di sini. Itu sifat Tuhan. Seterusnya larangan daripada membuatkan orang ni jadi kecewa. Kecewa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Tak boleh. Tak kira lah saya saja kau, kita gapo kau, tak boleh. Tak boleh menyebabkan jadi kecewa. Hak banyak berlakunya menyebabkan kecewa lah ke mana? Dia doktor. Sementara kalau dia doktor je kata kadang-kadang dia kecek tu kadang besar tadi lah, dia ada kaitan dengan hak tadi juga tu. Macamlah dia tahu segala-galanya. Pengalaman hak ni pengalaman keluarga sendiri ni. Adik saya sendiri. Adik ada di masa kecil dulu, doktor tu kata tak boleh, kena pergi selalu hospital.
Enggak banyak benda lagu ni maknanya ini satu contoh saja. Kenapa kisah Elizabeth? Tak ada dah ni. Dia mati. Tak boleh kata mak tu. Kena klik dulu tanya ayah dia lagu mana. Setuju ke tidak? Muka ayah tak lagi. Oh, dia kata tak ada ni. Tak dengar. Jadi Yasin Mok tu tak dengar kata doktor tu apa klik. Pak klik pakelan ni ada lagi. Pakelan ni ada lagi. Hak dia kata mati, tak boleh pergi. Sebab tu jangan kita lebih menyombong, megah. Tak boleh. Dia jadi punah apa tu. Pakai duit ikut area dia. Bukan banyak benda. Hak lagu-lagu ni. Itu satu contoh saja, satu contoh. Pakelan ni ada molek-molek tak ada satu ya. 4-5 orang ada anak. 4-5 orang ada anak. Jadi dia kata gitu, tak boleh. Menyebabkan jadi orang kecewa. Kadang-kadang dia kata macam nak mati dia kata dia. Dia kata pergi dekat dia kata. Boleh jadi ada maksud dia sendiri nak menakut-nakutkan orang jadi semula orang. Beringatlah pergi dekat dia. Boleh jadi gitu, wallahu alam, tak tahulah. Padahalnya tidaklah sampai lagu tu. Jangan menyebabkan orang ni jadi putus asa terhadap rahmat Allah. Setara mana pun kita kena gantung dengan Tuhan. Terutama hal itu mencabar juga profesi doktor ni. Doktor ni dia kena Tuhan tu, Tuhan. Jangan lupa tu. Ilmu kita sesuku, ilmu tu seperkara. Tapi kita letak atas Tuhan. Dia kena duduk situ. Jadi nak kata tak boleh gini kalau lagu ni mati. Tak boleh. Kita, walaupun dari segi ilmu kita tu tepat tak, kena serah Tuhan. Kadang-kadang hak tepat kita kata begitu tu, hidup molek-molek tak ada gapo lagi kan. Di situlah nampak. Tapi orang tak pergi royak kita, jadi kita tak tahu. Jadi kita berasa kita betul sama. Orang tak royak kita, selama mana tak betul kita royak tu kan. Jadi tak boleh menyebabkan orang putus asa daripada rahmat Allah. Misalnya kalau orang agama pun begitu juga, putus asa. Dia lagu mana kalau lagu ni, jadi tak saya masuk Islam, putus asa dia. Rahmat Allah juga tak saya masuk Islam, kita royak tak kena, sama juga, tak boleh juga, dosa juga, menyebabkan putus asa. Jadi Tuhan boleh balik boleh balik ke dia sepada dalam hadis ni. Kalau terutamanya kalau sampai ke peringkat sumpah-sumpah dah pula tu, berani benar lah tu, mana sampai ke nak ayatnya kemuncak yakin benar lagu tu, tak boleh. Orang buat dosa sebanyak mana pun ada dalam hadis kita. Semua orang jumpa hadis tu, hak bunuh orang seramai mana tu, nak bertaubat, kata tak boleh, dia bunuh seorang lagi cukup 100. Cukup 100. Akhir sekali jumpa dengan seorang guru, dia kata boleh, kata yang taubat ni dia gini-gini tu boleh, kata dia. Tu baru hak betul. Nak ayat hak betul. Hak tak betul ni tak boleh. Tu putus asa kan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Dalam Quran sebut. Jadi tak boleh. Jadi kita kena biar orang ni jadi yakin kepada Tuhan. Letak atas Tuhan. Gak kita orang Islam alhamdulillah dah. Hak kafir kalau dia sakit berat ni minta doktor biar bunuh dia. Bunuh kira kesian lah kononnya, kesian ke dia. Pasal dia seksa. Pasal dia tak erti kan, tak tahu lepas kalau mati tu macam habis cerita lah. Tak ada lah seksa-seksa ni. Tu silap benar. Nyanyi kita orang Islam tidak begitu. Tak boleh bunuh orang tu, walaupun atas nama kesian ke dia, walaupun dia suruh, tak boleh. Dia suruh keraklah kaki doktor sakit ni kan, boleh kerak kaki boleh lagi, cabut lagi gigi ni doktor, cabut lakuk dah, hok mana-mana sakit boleh. Tapi kalau nak cabut nyawa tak boleh. Itu hak Tuhan. Cabut nyawa tak boleh. Dosa besar, bunuh orang kira lagu tu, tak kira dia doktor pun tak kira, support kira bunuh orang. Kalau keluarga yang lagu tu dia dakwa, kena bunuh balik. Sampai ke peringkat tu. Dan dosa besar tak boleh.
Kita tak tahu berapa ramai hak kata lagu tu kan hidup lagi lepas pada tu. Hak tidak bunuh, hak doktor tidak bunuh lah. Hak doktor tidak bunuh, hak lagu saat ni berapa ramai lagi yang hidup. Itulah sebab jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sakitlah mana-mana pun jangan menyumpah, jangan maki, jangan apa. Kalau tidak tak boleh pahala. Kalau tidak boleh pahala. Kalau kita serah Tuhan redha, hak nak mengeluh, aduh sakit tak apa hak tu. Hati kita tu. Hak ni hak Tuhan hakikat. Kena terima hak tu. Dia nak letak atas apa boleh berlaku. Jadi kita terima hak tu boleh pahala. Kalau tidak dosa. Itulah kita orang Islamnya dia ajar gitu. Tak ada pesa-pesa bunuh diri, tak boleh. Tuhan murka. Apa ni dalam hadis sebut Nabi tak usah semayang. Mayat orang bunuh diri. Dan dikatakan kekal dalam neraka orang bunuh diri. Sebab tu mana kalau orang ada ilmu agama sikit je, dia tak akan buat kerja lagu tu. Kecuali kalau ada juga dia hilang akal lah, dia gila. Itu lain cerita lah. Tuhan tak kira dah. Tuhan tak kira dah kalau dia hilang akal pada masa tu. Dengan sebab itu kita tidak tahu dia bunuh diri itu sungguh ke, dia kecewa, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia marah ke Tuhan. Kalau marah Tuhan sampai ke peringkat itu boleh jadi rosak akidah kita. Betul ke gitu? Ke dia tu terlalu sakit sangat, terlalu menderita sangat, sedih sangat, jadi hilang akal. Kita tak tahu. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, dia tak pergi, tapi dia suruh sahabat pergi. Dia suruh sahabat pergi semayang, menunjukkan Islam lagi. Kita kira atas hak zahir. Lepas tu suruh Tuhan Maha tahu dia tu lagu mana, cerita dia. Katakanlah kalau dia gila saat dia nak bunuh diri tu, lepas dia tak ada berapa, tak termasuk dalam hak kata kekal dalam neraka, Tuhan seksa, Tuhan tak maaf ke apa tu, tak termasuk dalam hak tu. Hak tu kita tak tahu, orang mati nak tanya mana. Tapi kita kira hak sebelum pada tu Islam ke tidak? Kalau Islam kena cara Islam lah, uruslah jenazah dia secara Islam. Tetapi supaya tidak nampak menggalakkan, suka, setuju, orang-orang yang penting-penting tak sah. Kalau tidak, anak-anak ni kata tak apa, ayah kita akan mari ke mana-mana. Ni kan macam sahabat ni, Nabi tak pergi. Mu tak sih kau doa Nabi. Fikir waktu padai dah. Tak sih kau doa Nabi. Nabi tak akan pergi. Tahu begitu semula tak berani, tak akan buat dah. Jadi begitu juga ibu bapa pun, dia kena ada tempat-tempat tu tak boleh betul langsung. Barulah si anak-anak ni tahu benda ni tak boleh, dia tak boleh terima. Setengah-setengah boleh terima lagi. Ada benda tak boleh terima. Jadi patah benar lah waktu tu. Jadi tidak macam menggalakkan. Jadi kalau tidak, budak-budak ni dia rasa ringan, benda ni tak ada sebelah mana, ayah dia akan terima juga dia. Begitu. Jadi bab bunuh diri ni tak boleh. Orang bunuh pun kita bersedia dibunuh, tak boleh juga. Sumpah bunuh diri juga. Sumpah bunuh diri. Jadi Nabi cerita ada satu orang, dia kata Tuhan tidak akan mengampunkan si fulan. Padahal dia kata Tuhan berfirman. Jadi hak ni hadis kursi lah. Siapa berani bersumpah atas nama aku bahawa aku tidak akan mengampunkan si fulan itu, aku ampun tu. Tuhan kata. Bahkan hak dia tu, hak mu kata Tuhan tak akan ampun tu, aku ampun tu. Mu tu masalah. Hak dia kata tu, aku hapuskan amalan kamu. Sebab tu tak boleh mengata kat orang. Dia teruk setara mana pun, takut-takut hak kita kata tu berat sangat, jadi terhapus amalan kita. Tak ada lah lebihnya. Sebab itulah dalam agama dia ajar sangat ikhlas, jaga Tuhan, takut Tuhan murka, takut Tuhan balik hati. Sebab apa jadi sia-sia lah kat mana-mana duduk amal. Jadi jangan berasa sedap hati. Dia tu siapa tu, guru besar mana pun, alim mana pun, tak lepas, tak lagi. Tuhan berlaku.
ahli ibadat tak berhenti, tiap malam tak tidur pun tak boleh. Tuhan berlaku. Tak boleh kata kepada orang hak tak ajar bangun tengah malam, tak boleh pada lekeh, tak boleh hina, tak boleh. Takut Tuhan balik kita, habis kita. Duduk di tangan dia berlaku. Sebab tu dalam ajaran agama ni molek. Jadi tangan mana baik pun dia tidak berasa baik, tidak berasa terjamin dia. Tu molek. Kalau berasa terjamin, padahal manusia. Nabi yang terjaminnya dia molek macam kuat tu. Nabi ya. Dia maksum tapi dia kau molek. Kalau kita manusia biasa ni tidak jadi gitu. Kira-kira macam tu, tidak royak tu. Tidak royak mu ni ahli syurga kau gapo kau. Kalau Nabi royak ahli syurga tu kan, kalau kita perhatikan tak berubah. Bahkan kau kuat ada. Alah kau molek ni tidak kata dah ahli jamin ahli syurga. Jadi buat ikut serah tak apa. Tak ada. Tu peringkat lain lah. Peringkat lain. Kalau kita peringkat biasa ni kan, untuk nampak orang lah kurang. Tak boleh. Sikit je ada. Sikit nak nyoh, nak berlebih diri, berasa kagum kepada diri sendiri, tak boleh. Waktu kena jaga benar. Duk royak-royak kau orang semaya tengah malam dalam kau tugon ni, tak usah dah. Buat terhapus amalan, tak ada pasal. Benda-benda diajar kita supaya buat senyap-senyap, buat senyap-senyap. Hak molek tak usah duk sebut dah. Tak usah duk sebut. Tak usah duk banding, tak usah duk kata. Kadang-kadang kata tu secara tidak langsung. Ni malah ni, malam-malam tak bangun sembahyang. Jadi seseorang ni nak ayat dia bangun siapa? Cuma dia tak kata lah. Yalah juga tu tak boleh. Syaitan pandang, syaitan. Ya, dia tahu dah kita tak akan ayat secara langsung gitu. Dia beri kita kata gitu. Pada hakikatnya kita nak tonjol diri kita, nak ayat. Kita buat benda tu. Mana tak ikhlas. Kalau hak jenis, hak amalan, hak zahir diajarkan oleh Nabi SAW buat secara terbuka, tu buat secara terbuka tak apa. Hak tu kena buat ikutlah. Nak nyoh nak apa kena tolak. Tolak. Tapi kalau hak sunat-sunat, hak dikehendaki kita buat secara senyap-senyap, hak tu moleknya kita buat secara senyap. Itulah dalam hadis kata tangan kanan beri kiri kita tahu tu. Tapi kalau zakat wajib, molek orang tahu. Kalau tidak jadi fitnah pula. Orang kata tak beri zakat, semaya je biar tahu, biar tengok. Lepas tu kita kata takut kita riak, kau nak menunjuk kau orang pula kau. Masa tu kena tolak. Kena tolak. Tak boleh dengan sebab tu kita tak pergi. Dengan sebab takut kita riak, kita pun tak pergi. Tak boleh gitu. Kecuali sebab lain-lain ceritalah. Kalau sakana tu, kalau kata tu, jadi tak boleh menyebabkan orang jadi putus asa. Putus asa dalam apa bentuk pun tak boleh. Lepas tu kelebihan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tak sahur. Khamilin itu mana orang-orang yang nama dia tidak disebut orang. Orang tak tahu dia, biasa nampak. Dan dia tak say. Kalau orang sebut-sebut lebih-lebih, tak say. Seboleh-bolehnya nak lari, tak say lah benda-benda lagu tu. Itu ada kelebihan dia. Riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah ramai orang yang kusut masa asy'ath, mana bergres, kita kata bahasa kita kata bergeseng rambutnya, tidak terurus rambutnya, tidak terurus rambut dia, baju dia pun tak terurus, jadi tidak kemah lah nampak. Bukan tak sewi kemah. Kemah tu Nabi sendiri kemah, tak apa. Di sini maksudnya kadang-kadang kita jangan suka orang ni. Sebab kelebihan dia bukan duduk di baju, bukan duduk di atas kepala, biar kau serban kau gapo kau. Dah. Memang kita tak tahu ahli ilmu setara mana pun dia duduk senyap. Mana tahu mana? Kalau tak siapa royak, supa kau orang lain. Memang supa. Biasanya orang-orang lebih tu dia kemah nampak. Gitu. Kalau pergi di pintu orang halal,
Pasal tak ada rega sama dia. Setengah-setengah orang tu kan buka pintu luar, mengalu-alukan kedatangan dia. Pasal apa? Dia orang hebat, orang sahut. Mari rumah kita mana? Nah. Pak kita jadi naik nama. Nah. Begitulah perasaan orang tu. Perasaan orang. Tetapi ada juga jenis orang tak sih. Orang tak sih. Mari dulu. Tapi kita tidak tahu dia tu siapa dia. Di sisi Allah SWT tak tahu. Orang ni kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan menyempurnakan sumpah dia. Mana di sisi Allah seorang yang makbul, seorang yang rapat sangat dengan Allah. Jadi ada kalanya gitu. Ada kalanya gitu. Jadi kita tak boleh tengok pada zahir orang, tak boleh tengok situ. Lepas tu kalau jemaah terloteh, capek-capek, baju gapo tidak terurus, dari segi dakwahnya molek ke? Tu cerita lain pula. Tu untuk menarik orang nak jaga kita gini, kita ada panduan yang lain. Ada panduan yang lain. Cuma di sini nak ayat jangan kita pandai orang kepada zahir dia. Jangan ukur orang tu dasarkan zahir dia. Hak sebenarnya nilai kedudukan manusia, pangkat dan darjat dia tu ialah hak di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia boleh jadi dia datuk, kalau kita kata dalam masyarakat kita, Datuk Seri tu kau gapo kau habis ni. Tapi kalaulah dia tu tidak taat, deraka kepada Allah SWT, paling hina sebenarnya. Tak ada darjat langsung di sisi Allah. Kita ni pun dari segi ajaran agama nak ayat gitulah hakikatnya. Jangan kita terpengaruh dengan nama-nama besar begitu. Tapi kita tak boleh kata boleh kata jadi setiap ada pakat tak boleh kata gitu. Berapa ramai juga hak molek, hak baik, hak juru, berapa ramai hak sebenarnya. Ya orang ramai tak tahu hak sebenar. Jadi kira hak sebenar. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau kita tengok sahabat-sahabat dulu kan lekas benar lah kan. Lekas benar. Sekolah kita bukan baik. Dengan uniform, dengan necktie, gayanya. Sahabat dulu tak ada wajib duduk dalam majlis Nabi, ngaji dengan Nabi. Hina dia, tak ada nampak, tak ada nampak kemugahan langsung, kelebihan ada. Tapi di sisi Allah Tuhan lebih. Kerana dia, pokok dia kita ni Islam ni. Pokok kita ni Islam. Kita kalau tanya apa orang Islam kita, tak boleh nak ayat. Setara tu kerja kita kan. Kerja dia walaupun dia tak ada baju. Walaupun siapa nak mati dia nak kapal pun tak cukup kain kapal. Susah. Tapi di sisi Allah lagu lain. Pandangan Allah lagu lain. Jadi orang pandai hina lah, pandai hina. Law aqsama 'ala Allah la abarrah. Mana kalau dia bersumpah gapa-gapa, Allah akan menjadikannya sebagai memuliakannya, sebagai keramat dia tu, dengan memenuhi permintaan dia dan menjaga dia daripada terbatas sumpah dia, melanggar sumpah dia. Kalau tak jadi dia ayat tu mana dia kena bayar kafarah sumpah dia pula dah. Dah tak jadi. Ni dia kata gitu. Dia menunjukkan orang lagu ni walaupun dia pada pandangan orang tak ada gapo, hina, tapi agama dia jaga sangat. Dia tidak kecek kosih. Sebab tu kalau dia minta jadilah. Ya, sebab dia tak kata. Kalau kata tu kan memang yalah sungguh berat benar. Kalau dia tak kata. Kalau dia kata tu dia pilih dah. Dia pilih dah. Ada juga yang mengatakan makna bersumpah di sini makna kalau dia doa. Kalau dia berdoa, Tuhan makbulkan doa dia. Itu maksud dia. Jadi di sisi Allah sangat lebih, sangat lebih. Ginilah kita tak mudah zaman ni, zaman komputer kan.
zaman internet. Orang-orang yang masuk dalam internet tu, kalau dia Allah geger dah cara dalam tu alam maya tu panggil kan. Kita tak masuk dalam tu tak tahu satu. Tak tahu satu. Alam lain. Setengah-setengah orang tu mati ataupun amalan-amalan dia, si amalan tu naik malaikat. Kagum. Malaikat bersedia sambut bau wangi gapo. Tak nampak tu. Setengah-setengah pula sebaliknya. Jadi orang malaikat dulu kagum dulu, tanya-tanya siapa lah gini mod. Kadang-kadang orang tak tahu pun dalam dunia ni. Orang biasa je. Tapi hati dia tu ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab ni lah. Dalam tu geger orang cara berlakon. Tapi di luar kadang-kadang tepi rumah dia pun tak tahu dia tu siapa. Dia tu siapa. Kadang-kadang gitulah. Cuma ada kalangan-kalangan tertentu yang tahu. Kalangan-kalangan tertentu yang tahu. Supaya juga orang yang buat benda besar-besar, terutamanya jenis sulit-sulit lah. Macam kita kata CID ke, SB ke, kita kata apa dia benda dia tu. Besar-besar benda yang dia buat. Tapi orang tak tahu, nampak biasa. Sebab yang tahu benda tu orang yang tahu alam lain, dunia lain. Dia tahu. Orang ramai-ramai tak tahu. Dia siapa pun tak tahu. Rupanya dia SB. Apa dia habis, dia boleh royak lah. Di kalangan dia tahu dia bisa. Di kalangan orang tak tahu. Gapa dia kerja je macam sampai tak ada kerja. Duduk saja gitu. Duduk buat labi atas apa ni kata wakah. Misal. Tapi dia ada kerja. Dia ada kerja je. Besar dia buat. Semua orang tak tahu. Lagu tu lah juga orang lagu ni. Bukan dia tahu agak satu, dia buat. Tapi dia tak save, orang tahu. Seboleh-bolehnya tak save. Sehu apa kalau buat apa-apa kerana ikhlas kerana Allah. Kerana perlu. Bukan kerana nak cari nama apa-apa dak. Tidak begitu. Jadi dia pilih-pilih pilih. Macam kita kalau kita learn ni kan, masuk TV acak-acak dari suhu. Boleh fitih lah? No. Apa-apa kalau orang ajak tak segi misalnya. Nak pergi belakang lah kalau lagu tu. Tapi kadang-kadang kalau orang mikir lagu lain, dia boleh jadi lagu lain. Sebab itulah mana hidup dia kena ada pendirian, ada pandangan, ada cara sendiri. Tak boleh kira pitih saja, sohu saja, dapat nama saja atas bibir orang sok hak tu hak nak. Itu pun bui kau orang lain lah, bui kau buat artis. Tapi artis tu pun dia orang agama juga, hamba Allah juga, dia kena tahu. Jadi cara nak lagu tu betul kau tu. Hak betulnya biar orang nilai sendiri, biar orang nilai. Jangan dengan cara kita sogok ni nak menonjolkan, itu bukan cara. Biar orang nilai, biar betul-betul kita layak. Ikutlah apa pun, kita tidaklah kata nak mengata kepada artis tu, tidak. Tapi hak zahir kebanyakannya gitulah, kebanyakan. Jadi tak kira artis, tak kira siapa pun tak boleh lagu tu. Dia bukan penyakit boleh kena kepada artis saja, kepada alim ulama pun boleh juga. Kepada orang kaya pun boleh juga. Dia boleh pergi belakang tu, boleh pergi belakang. Jadi kena jagalah benda ni, hati tu. Ini bab larangan daripada kata punah orang, rusak orang. Tak boleh kata lagi. Tu tajuk saya ni ada dua. Tak boleh kata lagi tu. Punah orang. Kita tak tahu orang punah ke tidak punah. Sebab ni semua ni, kalau lah kita ni ada sikap ni,
dia akan jadi aman, damai, jadi baik. Sebab apa? Orang lebih pada kita. Kita tidak lebih daripada orang. Kita tak boleh nak menghukum orang tengok ajar ni. Nak kata orang punah, rusak. Hak je mengata tu lebih punah lagi. Jadi tidak semesti semuanya hak lagu ni hak je kata tu jadi lebih punah. Kalau memang punah sungguh, hak ni maksudnya kata sebagai menghina. Sebab itu dalam syarah-syarah dia sebut sebagai menghina, memperlekehkan orang kata gitu tu. Tapi kalau sebenarnya orang tu orang rosak, kita boleh royak kat orang. Kena beringat dia tu gini-gini, tak apa. Ni maknanya secara mudah-mudah hukum kata tu, tak boleh lagu tu. Seterusnya berpesan, pesanan supaya jaga jiran dan buat baik kepada jiran. Ni pun semua ni jadi molek dalam masyarakat ni kalau ikut bimbingan dan anjuran Nabi SAW. Jadi hak jiran banyaklah kita ni, hak kurangnya. Semua ni kalau tengok ni, tengok belakang ni, nilai atas diri masing-masing memang akan dapat kurang belakang, lemah belakang. Nak buat tu susah, bukan senang lah. Tapi sebenarnya kalau sudah biasa, dia tidak payah mana benda lagu tu. Tidak payah mana. Kadang-kadang kita tak terfikir sangat lah. Sebab itu dia pesan lalu, dapat kau nak wisata tu, kita dikata. Tapi dari segi jalinan tu, hubungan mesra, sebenarnya dia ada kesan yang mendalam, walaupun benda tak ada sebelah mana. Jadi ni dia kata Jibril mari duduk wayak sokmo, pasal sokmo cara kau jiran ni. Siapa aku ingat macam Jibril ni akan nak wayak jiran ni akan dapat pesaka daripada seorang jiran ni. Macam keluarga jadinya. Suruh jaga keluarga berat benar. Jadi hak disuruh jaga jiran dia pun begitu juga. Siapa berasa macam-macam dia akan royak, dia akan mari royak, jiran tu akan dapat pesaka daripada jiran dia. Jiran tu akan jadi pewaris juga. Serupa dengan anak, serupa dengan bini, hak berhak dapat pesaka. Setara tu lah. Jadi hak dapat pesaka ni siapa? Hak dapat pesaka ni hak rapat-rapat. Jadi jiran tu pun rapat juga. Sampai Nabi serah gitu. Tapi tak ada kata jiran tu terima pesaka ke apa, tak ada. Yalah kalau jiran tu waris dia, tak apalah. Jiran tu waris memang pewaris dia, memang terima pesaka lah. Jadi ulama-ulama faham pula jiran di lampu mana, jiran yang ada berapa hak dia, macam-macam lah pula. Ada jiran ada 3 hak. Jiran lagi, anak-anak lagi, Islam lagi. Ada jiran yang ada hak satu saja hak dia, iaitu hak jiran. Dia tidak ada anak, dia tidak Islam, ada macam-macam. Semuanya termasuk dalam hak ini, tidak kecuali. Cumanya kalau kita kata kita bagi kepada hak lebih dekat tu, dia pasal banyak hubungan dia tu, hak dia tu, dari segi tu kita dapat pahala tu lebih lah dari segi tu. Tapi hak termasuk dalam hak Nabi suruh ni umum, bukan kata orang Islam saja, anak-beranak saja. Jadi jaga jiran tu, jaga lah mana? Banyak lah. Tapi kerana tidak mesra, kerana tidak ikut Nabi buat hak Nabi royak ni, jadi tak mesra, tak tahu, tak kenal apa anak dia, apa orang mana anak dia, tak kenal lah dia. Dah masing-masing sibuk dengan hak sendiri. Ni bong pagi pergi dah tempat dia kerja dia, ni bong pergi tempat dia. Jadi tak tahu hak mari duduk buka pintu tu orang curi ke siapa dia, tak tahu dah. Sungguh lagu tu masyarakat kita ni jadi tak kenal. Pasal apa? Tak pergi mari. Tapi kalau pergi mari sangat lama, duduk atas tangga sepokap-pokapung tu, penat juga lagu tu kan. Duduk ayuh kaki tangga tu dah, lepas cawe minum dah. Beberapa jam habis masa, tak saya juga lagu tu kan. Duduk lalu pula tu. Tu tahu belakang tu, siapa-siapa tahu belakang. Nak mana? Jadi tahu belakang tu berlain tinggal pula. Tak saya juga.
Jadi kalau ikut Nabi SAW royak ni, sedang molek, sederhana lah. Tidak kata jadi lebih buai masa. Tidak kata siapa tak kenal, tak tahu, tak juga. Sebabnya dia suruh Abu Zar kalau membuat kuah, buat lauk, buat sup, banyak sikit air dia, ingat kata, ingat kepada jiran. Kita tak buat sebab apa? Kita rasa benda ni tak adalah mana, nanti hok sedap-sedap. Nanti hok beli hok pecik, hok gapo dulu baru nak bui. Yalah, kalau kita boleh bui lagu tu kau molek. Tapi kalau tidak lagu tu, ni kadang-kadang ada juga jiran payah bahasa tak erti kan. Lagu ni bui tak sedap, aku cuah. Cuah. Ya tak boleh. Walaupun tak sedap, kita kena kata dia tak pandai masak. Dia susah, dia tak boleh nak buat sedap-sedap. Tapi ke mana-mana pun dia ingat kita. Ingat kita bagi adik-beradik kita ada ke bui? Dok, mana bagus dia dari segitu. Kena fikir gitu. Alah kau tak molek boleh belaka. Alah kau tak molek. Alah kau molek tu ada juga. Apa yang tak boleh fikir gitu? Apa yang tak boleh fikir gitu? Jadi ingat tu hak pentingnya. Kalau dia kaya, pitih tak perlu dah kita nak pergi warga dia. Ber-10 riyal kita. Dia sebanyak mana ada pitih. Kira kot lain. Yang pentingnya ada hubungan, cara ambil berat. Yang penting hak tu. Kalau dia sakit, kita tolong rakyat. Kita dengar kalau lagu ni gini-gini. Nak boleh kata gitu tu, kita kena pergi mari, kena kenal dia. Sekuku hak tu. Dia nak berubat, dia berubat diri. Dia ada piti banyak dah. Tak perlu piti kita. Sekuku ada kita bagi cadangan. Berdasarkan hak kita maklum, hak kita tahu. Sini molek ada dah jadi siap. Sekuku kalau hak tu pun buat baik juga. Buat baik juga. Tidak nanti makanan. Cuma dia ayat dalam bentuk makanan. Sebab makanan ni memang berkesan. Untuk nak ikat hati itu sama-sama masyarakat ni memang berkesan makan. Jadi hadis yang akhir itu dia kata kalau buat kuah, buat banyak sikit. Lepas tu tengok mana-mana ahli keluarga jiran kami. Bukan makna sekali buat tu mesti kena bui belaka. Tidak lagu tu. Ni tengok ni. Ya kedua tu tengok hak mana kita rasa perlu. Hak tu kita bui dah dulu. Bulan lepas. Jadi bulan ni tak apalah kita bui hak ni pula. Jadi tidaklah kata makan belanja banyak. Setiap kali buat gapo-gapo tu nak bui kepada jiran dah. Kita fikir tengok. Jadi jangan dia tu tak dapat apa-apa manfaat kebaikan daripada kita sebagai seorang jirannya. Itu tak kena kan lagu tu. Tak kena. Lepas tu keelokan manis muka pada ketika bertemu. Kalau tak boleh nak buat gapo-gapo, tak boleh nak bui gapo-gapo, paling tidak senyum. Manis muka tidak masalah. Tu pun tak apa dah. Ni riwayat daripada Abu Dzar juga. Nabi SAW kata, jangan kamu pandai lekeh, pandai sikit gapo apa benda molek ni. Benda molek ikutlah gula kokik kau gapo kau, ataupun kata-kata kau. Tidak kata nanti 5 hari kena ceramah. Dah kadang-kadang tu kalau Tuhan nak buka hati orang ni, sekali ya kita kata. Lepas tu dia mari memikir ke dia hari. Sekali ya kita kata. Tidak nanti banyak. Jangan kata abang sekali tak ada. Kita tak tahu Tuhan nak beri kesan. Kalau kita kecek 5 hari pun, kalau Tuhan tak beri kesan, tak ada kesan juga. Kita kecek sepatut. Sebab tu molek benar. Kalau di kalangan kita ni ada hak kenalan, hak rapat, hak baik, hak bukan Islam, sebut sekali. Ikhlaskan hati molek, biar dia tahu kita nak kebaikan dia. Katalah sepatut. Kira lah kot mana-mana pun, biar dia ni tertarik kepada Islam. Sekurang-kurang satu hari dia memikir. Satu hari nanti dia memikir, tu hak orang kafir, orang jahat, hak Islam dah pun gitu juga. Kira lah. Tidak kira kafir saja. Sebab kalau dia jadi baik,
Lepas pada tu dia tidak teruskan kerja jahat dia tu, dia jadi baik kerana kita, oleh kita. Walaupun kita kata sebentar, sekali je. Kita tak tahu kalau Tuhan nak berkesan. Sebab tu jangan pandang lekeh apa pun kebaikan. Apa pun kebaikan. Walaupun dengan engkau bertemu dengan saudaramu dengan manis muka, tak apa dah. Tu buat baik dah tu, baik. Tidak nanti buat baik dua pitih dia. Kita jumpa senyum molek. Kalau tidak, dia kata kau dia pula. Masa ni tak kena kita, tak kena mana pula. Kena hak jenis baik ni masa pula. Padahal dia masa kilain. Dia nak balas pula. Kalau lagu tu tak berat. Jadi hak ni antara kebaikan semua orang boleh buat. Manis muka. Hak tu dalam hadis yang lain dia sebut sedekah. Hak tu pun sedekah. Sedekah ni tidak kata nanti orang kaya. Memanglah sedekah tu asalnya bagi harta benar. Tetapi ajaran Islam hak Nabi ajar ni dia sama, dia menyebabkan jadi orang ni tidak putus asa. Kalau kena bui tu ni, kena pitih kat nyanyi orang sesak, dia nak dapat pahala sedekah lagu mana? Dia tak cukup sama. Senyum kat orang, senyum pun sedekah. Tengok dia beri peluang. Dia beri peluang. Sama lagu tu. Hijrah dia lebih benar lah. Pahala dia besar benar, istimewa benar lah. Pak kita nak hijrah lagu mana dah? Habis dah cerita hijrah tu. Hak zaman Nabi bila Fatih Mekah tu lah hijrah tak ada. Dia kata, tak ada hijrah dah. Pak kita ni dia baik pula. Dia kata pula lah. Al-muhajir man hajara mana Allah anhu. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang Tuhan larang. Tu semua kena pakai amat tu. Siapa pun boleh tu. Dia akan dapat pahala hijrah. Pahala hijrah. Nak kata serupa dengan sahabat-sahabat, tak boleh lagu tu. Sebab kita kata gini, dia akan dapat hadiah berupa lagu ni. Lagu tu dia akan dapat. Tak kira lah dari segi nilai dia tu berapa banyak, jumlah dia sebanyak mana, betul-betul hak nombor 1 ke grade 1 ke, kau tak kira. Sebab kita kata hadiahnya ialah berah. Berah tu kan banyak peringkat pula. Banyak peringkat pula. Tapi kok mana-mana pun dia boleh juga berah. Tidak kata tak boleh merasa langsung berah. Ni mana kalau tak boleh ni, kalau hak nama berah ni tak ada. Dia jadi gitu. Ni dah. Dia akan dapat juga pahala sedekah tu. Hak nama sedekah tu. Dia hak pahala sedekah tu, pahala dia jenis gini. Kita andaikan berah. Ada berah hak 1, 2, 3 kan banyak. Dia dapat juga berah. Tapi berah hak kurang sikit. Tapi berah juga. Makan kenyang sepatu dia. Cuma mungkin kurang sikit. Kalau tidak, kalau jadi sama, hak kaya tu pakai senyum saja. Tak payah WPT lah. Padahal dia boleh WPT. Jadi lagu tu lah pula. Memang beza, tapi pahala jenis tu dia akan dapat. Jadi sekurang-kurangnya kita nak buat baik ni dengan senyum manis depan orang. Terutamanya kalau orang mana kerja-kerja terlibat dengan orang tu, merupakan tanggungjawab dia tu, tu lagilah kena jaga. Lagilah kena jaga. Kalau hak tidak tanggungjawab, ada seorang anak beranak mati dah dia. Bagus juga falsafah dia tu. Dia goyak. Memang kita tengok gitu juga. Jadi dia ni kalau dia tak boleh senyum, tak boleh kecek dengan molek dengan orang, dia tak akan pergi jumpa, dia tak akan pergi mana-mana. Kalau dia gitu, kira dia bersedia. Gitu. Molek tu amalah dia fikir. Dia fikir hak tu. Sebab kalau kita masa kita apa boleh jadi orang rasa macam-macam lah. Dia tak tahu cerita kita sebenarnya apa. Dia kata dia pula yang salah. Dia orang di masa. Jadi amalan dia gitu. Molek. Masing-masing buatlah, fikirlah apa dia hak patut buat. Misalnya kalau baik ke sama kita ni baik ke tak boleh. Tak usah gaul, tak usah saing dengan orang. Tu cara lebih selamat gitu. Duduk rumah. Duduk rumah pakat masuk dengan bini.
Nyimpan tulu-tulu nyimpan di rumah lebih baik lagi. Lebih baik. Tapi kalau mudah sakit hati dengan bini ada kurang apa tak boleh duduk rumah, tak usah duduk rumah, duduk luar dah. Jadi tak boleh nak kata ni masing-masing. Lagu mana cara tu terpulang pada masing-masing. Tidak nak kata duduk rumah tu semua lebih baik. Tak. Dan kalau duduk rumah balas semua, baik apa lagu tu? Jadi sakit hati, sakit kepala. Baik gila, lagi mati. Jora lagi. Lagi baik. Boleh buat kelik ikan, boleh jadi dia senyum pula. Macam-macam. Jadi kita tak tahu. Ni terpulang kepada masing-masing cara tu. Aku mana-mana pun hak Nabi SAW ajar ni, itulah yang terbaik. Kalau jaga ni saja pun baik dah, bagus dah ni. Tapi hak tu lah, ialah nak jaga secara mana kita pun tak tahu juga kan. Dalam keadaan jaga-jaga pun kadang-kadang ada juga orang kita ni dia benar dia berhalus sangat. Payah juga nak cari mangsa lagu ni. Sebab apa? Dia sensitif sangat. Kena senyum, akak tangan, kalau naik kereta kogah apa dia, kalau tidak dia kata sombong, agah, macam-macam. Padahal orang tu tak nampak, tak ambil kira lagi. Kawan tu duk maya, duk maya, bukan boleh juga semaya atas kereta, atas motor. Dia letak senyum mana duk maya dah. Tak kira lagi waktu tu. Dia hak biasa. Jadi dia rasa pengetahuan dia tu cetek, dia hanya mudah nampak tak molek saja. Kadang-kadang dia sekup selalu tak molek. Tak boleh juga. Cakap nak akak tangan semua depan tak tengok juga ni. Tepuh lah muka dah. Dia kata sombong lalu dah. Tak boleh lagu tu. Dia kena faham-faham lah keadaan tu. Semua-semua pula kalau salat tu orang ramai kan salat. Tak boleh dia kata agak lah. Kalau salat tangan sebelah pula, patut tak tengok muka dia, kena tengok begini. Gitu. Baru mesra, baru baik. Kalau tidak kan agak. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Tak boleh. Sebab apa? Udah ramai gaduh, mana nak tengok lagu tu. Jadi masyarakat tu dia kena faham-faham lah. Faham-faham. Jadi sama-sama semua kena faham Allah kemolek, husnuzan, baik sangka terhadap sesama Islam. Jangan buruk sangka. Itulah yang hak Nabi SAW ajar sebenarnya tu. Kalau boleh kita duduk situ senang. Lepas tu sekatulah dulu nampak malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.